Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So slide semua dah nampak ke? Nampak Puan, clear. Sudah. Suara Nampak, clear. nampak. Belum tepu kan? Belum. Belum ya? Okey. So hari ni saya teruskan live. Terima kasih kepada SR Rafidah tadi untuk SPO dan seterusnya sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Saya seperti saya minta berani daripada Seksyen Pendaftaran dan Keputusan. So pagi ni saya akan meneranglah pelan untuk bab C. Bab C penerimaan dan pendaftaran aset. Kalau kita tengok bab C ni dia ada dalam tripata bangunan lah. Bukan tripata induk lah, dia dalam tripata bangunan. Okey. Bila kita sebut penerimaan dan pendaftaran ni, maksudnya kita faham dululah apa itu penerimaan dan juga pendaftaran. So selalunya dia berlaku apabila kita menerima sesuatu aset dan seterusnya kita mendaftarkan aset tersebutlah. Ya. So kita tengok sini apa itu objektif penerimaan. Sebelum tu saya nak maklumkanlah di dalam kitahiyat aset kita ada 10 kitahiyat aset. So penerimaan dan pendaftaran ni dia berada di kitahiyat yang ke-6 lah. Kitahiyat ke-6 yang mana kalau kita tengok borang-borang penerimaan pendaftaran ni dia akan memulai daripada JKT Alberta S6 stroke 1 ke 2 ke 3. 6 tu menceritakan bahawa bab ini berada di ke-6 lah dalam kitahiyat aset tersebut. Okey, sini kita faham apa itu objektif penerimaan lah. Kenapa kita buat penerimaan tadi? Untuk menjelaskan maklumat penerimaan aset, agensi yang mengikut piawai dan keadaan serta selamat digunakan. Kita nak pastikanlah bangunan ke ataupun aset-aset komponen ke apa yang kita terima tu dia mengikuti piawai bangunan dan selamat digunakan lah. So untuk penerimaan ni sebenarnya dia boleh jadi kepada aset baru dan juga aset lama lah. Kalau yang ni mengikut piawai dan selamat ni lebih kepada aset baru lah ya. Sebenarnya sebagai panduan kepada unit pengesahan fasiliti dalam menyediakan dan melaksanakan aktiviti penerimaan aset. Sebagai panduan kepada UPF lah macam mana kita nak melaksanakan aktiviti penerimaan aset tersebut. Okey. Sebagai dokumen rujukan dan kawalan rekod dalaman serta pelaporan kepada pengusaha atasan. Sebab kita ni buat aktiviti penerimaan ni sebab kita nak pastikan bahawa aktiviti tersebut direkodkan, dilaporkan dan juga supaya pihak urusan atasan kita tahulah okey kita dah menerima satu DPA ataupun satu DAK. Itu contohlah. Contoh tengok kat gambar ni contoh ya. Ini gambar yang atas ni gambar mahkamah lah. Kalau kita tengok kat sini ni gambar mahkamah. So kita nak pastikan tersebut berada seperti yang kita nak lah. Contohnya dia akustik, okay. Maksudnya kalau dia ada hearing kat dalam tu, orang kat luar tak dengar lah kan. Tak adalah orang kata benda tu jadi bising kan. Sebenarnya kita nak pastikan bahawa macam sekolah ni, kita nak pastikan lah sekolah ni terima seperti yang dikehendaki. Ini pentinglah nak sekali bangunan kerajaan dan juga macam sekolah ni untuk kanak-kanak kan, untuk belajar. So make sure lah sekolah tersebut selamat kan. Kan kadang-kadang ada lelaki yang kipas jatuh lah kan. Itu ciri-ciri yang tidak selamat lah sebenarnya kan. Okey, sebenarnya kalau tengok kat sini, ni contoh satu DPA lah. Ini satu DPA, ada minimum satu DPA lah. Mungkin ada yang baru ke kat sini? First time dengar ke? Ramai yang dah berkali-kali dengar. Kalau untuk yang baru dengar, DPA itu adalah daftar premis aset. Maksudnya satu compound tu adalah daftar premis aset. Contohnya kalau kita pergi sekolah lah, contohnya kita pergi satu sekolah, satu compound sekolah itu adalah satu daftar premis aset. Yang ni kita kena faham dulu lah. Untuk penerimaan ni kita kena faham, kita ni minimum satu DPA ataupun satu DAK. DAK itu adalah daftar aset khusus lah
sama ada minimum blok ataupun minyak luar ataupun juga komponen. So kalau kita faham tu, insyaAllah kita punya prosedur kita akan berjalan lancar lah ya. So ini adalah pelan penerimaan. Apa dia? Apa itu pelan penerimaan? Pelan perancangan aktiviti penerimaan aset setiap program. Setiap program ni dia ada pelan dia sendirilah. Rancangan aktiviti. Aktiviti apa yang kita nak buat ni? Kita nak terima. Kemudian mungkin kita nak daftar. Kemudian kita nak labelkan aktiviti apa yang kita nak buat pada program tersebut. Sebab apa kita kena tahu aktiviti apa yang kita nak buat? Sebab dia melibatkan orang-orang yang terlibat. Betul tak? Siapa yang terlibat? Kemudian berapa kos untuk kerja-kerja penerimaan tersebut? Contohnya kalau kita melabel, berapa kos yang diperlukan untuk pelabelan tersebut? Okey, sebenarnya kenapa? Nak memastikan aset yang terima menempati piawai yang ditetapkan. Kita nak pastikanlah aset yang terima tu seperti yang dikehendakilah macam kita cakap awal tadi. Sebab kadang-kadang kita dah dapat bangunan, tiba-tibanya tak boleh guna kan. Masuk toilet, tak boleh tutup pintu, tak boleh flush dan sebagainya lah. Okey, bila berlaku penerimaan ni? Setiap tahun bagi satu komis mengikut keperluan. Setiap tahun kena buat. Tapi bila? Bila kita nak menerima sesuatu aset tersebut lah. Dia bukan compulsory lah, maksudnya kalau tuan-tuan dan perempuan tak nak terima apa-apa pun, kita rancang ke awal lah. Contohnya kalau kita nak terima 2025 ataupun 2024, kita dah kena rancang lah. Tahun ni kita dah buat kita punya plan tu tadi. Kita dah buat awal. So kalau kita tak ada terima apa-apa, tak perlulah. So di dalam kita aset juga, kita ada operasi dan penyelenggaraan, kita ada kerja-kerja pipun, iaitu kerja-kerja pengarahan, oversight dan naik taraf, kita ada perkusan dan juga kita ada kehilangan nafas kira. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, dalam setiap aset pribadi, yang lain tu semua dirancang kecuali kehilangan nafas kira. Sebab tu kita tengok kehilangan nafas kira ni tak ada pelan pun. Kalau yang penerimaan yang ada, operasi dan syarat yang ada semua ada pelan, kecuali kehilangan dan nafas kira lah. Okey, sebenarnya di mana? Di mana pelan yang berada? Di mana komis tersebut lah. Kerana komis tersebut di daerah lah yang kena buat dia punya pelan tersebut. Siapa yang sediakan? Siapa yang sediakan pelan ni? Sebab dia ada dokumen dia lah. Dokumen yang mana kita kena isi borang tersebut, iaitu yang mana borang tu adalah pelan lah. Yang sediakan tu adalah pegawai operasi dan fasiliti. Kita panggil POF, iaitu pegawai operasi dan fasiliti. Sebenarnya apabila sedia, kena ada pengesah lah kan. Siapa yang mengesahkan pelan tersebut? Mesti biasanya hari kinerja tinggi lah, iaitu PTF, iaitu Pegawai Teknikal Fasiliti. Dan kenapa pelan ni wujud sebenarnya? Kalau nak ikutkan, dia mesti arahan daripada pegawai lah. Pegawai kena arahkan mewujudkan pelan tersebut. Dia kan tahulah aset apa yang hendak diterima tersebut lah. Tapi biasanya kalau yang aset kecil-kecil tu mungkin tak bidang dia punya ni lah kan. Tapi kalau DPA semua tu dia tahulah kan yang mana besar-besar tu. Sebenarnya bagaimana mengikut proses kerja yang ditetapkan. Proses kerja tu kat mana? Ada di dalam Tripata Bangunan, iaitu bab C. Tuan-tuan perempuan, untuk pelan penerimaan ni saja, dia bukan saja untuk penerimaan tetapi juga untuk pendaftaran. Lebih sekali lah ya. Okey, seterusnya kita tengok itu prosedur pengerjaan pelan penerimaan aset kita hari ini. Okey, saya rasa saya macam salah slide. Sekejap ya. Boleh saya stop sekejap? Baik ya. Dah. Sorry, jadi macam ada yang tertinggal. Ini kita tengok prosedur pengerjaan pelan penerimaan aset tak ada, PTRA. Adalah PTRA itu adalah penerimaan aset. Dan juga pendaftaran lah. Okey.
Aktiviti dia, apa aktiviti dia? Arahkan PTF agensi, sediakan PTRA dan bajet tahunan serta laksanakan penerimaan. Dia punya laksanakan pelan lah. Okey, siapa tindakan dia yang saya cakap tadi lah. Apa-apa pun kerja ni kita sambut daripada pegawai pengawal yang mengarahkannya lah. Dan keterangan dia mengarahkan penyediaan PTRA pada 15 Mei lah. Kalau nak ikutkan Tripata, setiap 15 Mei ni kita kena start lah PTRA itu tadi. Okay, dia kena arahkan kepada PTF lah. Tanggungjawab PTF. Untuk pelan penerimaan dan juga prosedur pelaksanaan penerimaan ni, biasanya memang banyak dekat PTF tu tadi lah. Okay, sebelum tu saya nak macam sikit lah di dalam Tripata kita ada aliran proses kerja proses aset taklim lah. Sebenarnya ada aliran proses kerja. Mula kita ada pelan. Kita rancang dulu kita nak buat apa. Kemudian kita melaksanakannya dan juga kita melaporkan. Bila kita buat kerja tu tadi, kita kena lapor lah. Kemudian kita ada pemantauan lah. So untuk hari ini, kita akan memahami apa itu pelan. Pelan sahajalah. Okey, besok kita baru pergi kepada pelaksanaan dan juga pelaporan. Hari ini kita pergi pelan sahaja. So, jadi pegawai pengawal dah arahkanlah. Okey, seterusnya apa tindakan PTF? PTF pun dia kena kendalikan mesyuarat dan sediakan PTRA serta bajet tahunan. Dia kena buat mesyuarat lah. Sebab di sini penting tentang perempuan untuk satu kerja ni sepatutnya kita memang kena ada mesyuarat lah supaya skop kerja tersebut jelas. Macam ni kita nak terima apa? Siapa yang akan terlibat nanti? Siapa kita nak angkat panel penerimaan? Sebab itu pentingnya ada mesyuarat itu tadilah. Okey. Dan punya keterangan dia, kita ingin disediakan dalam untuk satu daftar aset DPA bagi setiap tahun lah. Satu permis, satu DPA tu dia ada satu pelan tu tadi. Tapi macam mana saya mention daripada awal tadi, sekiranya hendak melaksanakan penerimaan, baru kita buat pelan tu tadi. Kalau tak laksanakan tak perlu buat lah, ya. Jangan pula kita tak ada terima apa pun. Tak ada nak daftar apa, tak ada apa pun. So tak perlulah buat plan tadi sebab tidak melibatkan apa-apa aktiviti. Tak melibatkan apa-apa kos. So tidak perlu laksanakan plan tersebut. Gantung kepada permis tersebut. So kalau kita rasa permis kita ada nak melaksanakan penerimaan itu tadi, saya nasihatkan buatlah plan seperti dalam Tripata. Okey. Sebenarnya mendirikan PTRA adalah untuk menerima daftar aset khusus. Tadilah sama ada blok atau pembinaan luar dan juga kerja-kerja PIPUN. Kerja-kerja PIPUN tu iaitu pemulihan, pemeliharaan, ubahsuai dan juga anak taraf. Okey, sebab apa saya kata kerja-kerja PIPUN tu terlibat? Sebab dalam kerja-kerja PIPUN tadi mungkin ya, bukan sahaja kerja-kerja orang kata pecahkan dinding ke dan sebagainya. Tapi komponen-komponen tersebut mungkin ada komponen baru lah. Mungkin aircon telah bertambah. Mungkin kalau dulu lampu ada 4 je, kemudian dah jadi 10. Contohlah sebab tu penerimaan dengan pendaftaran ni dia berkait rapat lah. Kalau kita rasa ada benda baru kita nak daftar, so secara indirectnya kita kena buat prosedur penerimaan tu tadi. Kita terima dan juga kita daftarkan aset tersebut. Okey. Namun di sini saya suka ingatkan juga lah, bagi projek-projek baru yang telah yang dilaksanakan oleh JKR menurut surat al JKR bilangan 9 tahun 2020 di mana skop kerja pendaftaran dan penerimaan aset itu telah dimasukkan dalam kontrak. Tapi kalau penerimaan kita kena buatlah. Cuma pendaftaran penerimaan tadi dah dimasukkan oleh kontrak yang mana kontrak itu yang akan melaksanakan kerja tersebut lah. Okey, seterusnya kita akan kena pastilah pelantikan panel penerimaan dalam mesyuarat penyelesaian itu tadi. Sebab itu saya kata pentingnya kita ada mesyuaratkan sebab kita nak kenal siapa panel penerimaan yang akan dilantik lah. Kemudian bajet tahunan dan kos operasi kerja-kerja penerimaan aset tersebut. Contohnya kita nak lantik panel penerimaan itu dari mana? Adakah di kalangan internal ke ataupun eksternal. So dia melibatkan apa tadi?
kos perjalanan, kos pemeriksaan, kos penyerapan dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, 51 DPA yang sangat besar. Yang sangat besar yang mana mungkin biasa kita perlukan kamera. Ataupun mungkin bangunan tu tinggilah high-rise sekali. Mungkin kamera kita yang ada ni tak ada keupayaan nak ambil gambar. Contohnya lah kan, kena beli DSLR ke, kena beli drone ke. Dia terpulang kepada PTF itu sendiri. Dia meletakkan macam mana dia punya plan dia tadi lah dan juga prosedur pelaksanaan tersebut. So kat sini kita boleh tengok lah. Okay. Macam mana sama dengan tadi, borang dia dekat paragraf 6.1, 6.F6 ni wujudkan kita ambil aset yang ke-6 tu tadi. Ini borang pelan penerimaan aset. Kita inilah. Ini dia punya pelan ni sebenarnya sama je setiap bab tu tadi. Dia sama je, dia standard je. Semua yang ni dia akan tukar pelan penerimaan aset. Kalau pelupusan, pelan pelupusan aset. So sama je ya. Dan kat sini kita ada dia punya konten dia lah. Dia ada pendahuluan. Dan menjelaskan permis lah. Kemudian kita ada objektif. Apa objektif itu buat penerimaan kita tadi. Untuk menjelaskan maklumat penerimaan aset agensi kita tadi lah. Okey, kita ada carta organisasi dan pelan komunikasi lah. Komunikasi maksudnya struktur macam mana kita melaksanakan kerja penerimaan tersebut. Kemudian item nombor 4, skop dan aktiviti penerimaan dan urusan fasiliti lah. PTF perlu menentukan atau meletakkan keperluan teknikal, proses, tempoh pelaksanaan, sumber, semua tanggungjawab PTF lah ya. Terus sebenarnya meningkatkan keperluan kos lah sebab macam seperti tadi, kita bila ada pelan tu, kita nak tengok aktiviti dia apa dan juga kita nak tengok kos yang terlibat tu. Jadi kita nak tahu berapa kos yang diperlukan lah. Dan sebenarnya kita ada kawalan rekod penerimaan lah. Kita ada rekod-rekod untuk penerimaan kita tadi lah. Sebenarnya adalah rujukan lah. So yang ini disediakan oleh POA dan disahkan oleh PPM. Okay. Ini adalah tadi saya kata modul struktur penerimaan dan penataran aset di satu rumus lah yang banyak kita panggil. Ini adalah pelan komunikasi kat sini. Kalau kita tengok kat sini hari ketiga ini adalah PTF lah. So untuk penerimaan ni kita akan wujudkan lagi satu pasukan iaitu pasukan panel penerimaan. Pasukan panel penerimaan ni hanya berada di dalam bab C Tipata. Bab lain tak jumpa tuan-tuan. Ada memang khusus untuk bab C di dalam Tipata bangunan. Okay. Sebenarnya ini adalah di Tipata F6.1B. 1B ni menceritakan aktiviti lah, skop dan aktiviti penerimaan aset. Aktiviti apa yang nak buat. Terus sekali kita tengok kat atas ni, skop penerimaan aset ni adakah kita memang satu DPA ataupun kita memang satu DAK lah data aset itu tadi. Ini aktiviti dia apa lah. Aktiviti dia contohnya mengadakan mesyuarat, melanjutkan penerimaan, apa-apa aktiviti di dalam penerimaan tersebut. Melaksanakan pemeriksaan, mengujikan pelaporan, itu adalah aktiviti dia lah. Okey, pihak berkaitan ni siapa yang terlibat? Mungkin kita nak libatkan SO. Mungkin kita nak libatkan kontraktor. Contohnya kita nak pergi ke tapak. Kita nak buat pemeriksaan, kita minta bantuan kontraktor lah. Sediakan tangga ke, mungkin pihak-pihak yang lain lah. Selain daripada UPF tu tadi. Okey, yang ni tanggungjawab tadi di dalam UPF tu tadi lah. Siapa yang terlibat PPF ke, POF ke. So ni adalah keperluan sumber lah. Keperluan sumber dan juga ini tempoh pelaksanaan tu tadi. Tempoh pelaksanaan ni depends lah. Berapa bulan ataupun berapa minggu mengikut premis yang kita nak terima tu tadi. Kalau premis tu besar, memang satu DPA, mungkin tempoh untuk kita melaksanakan prosedur penerimaan tu tadi mungkin mengandung masa berbulan-bulan lah. Sebab apa? Kita nak koordinate untuk pemeriksaan tu tadi, kita nak sediakan laporan, kemudian kita nak buat laporan kan. So dah ambil masa yang agak panjang lah. Kalau untuk satu DPA lah. Sebab kalau DPA yang besar pun kita buat inspection pun mungkin ambil masa dan juga DPA yang jauh pun sama juga kan dia ada
masa tempoh untuk pergi ke tempat tersebut. Jadi bertambahlah kita punya tempoh masa tersebut. Okey. Ini adalah F6/1C. Dia tengok tadi kalau B tu adalah aktiviti, kalau A tu tadi dekat 6/1A tu lebih pada saya boleh saya katakan maklumat am lah, maklumat am dia dan juga skop betul nak terima apa. Dan B tadi adalah aktiviti dan C tadi adalah kos. Ada lebih fokus kepada kos lah, C ni ingat kos ya. Analisis keperluan sumber aktiviti dan penjelasan penerimaan aset. Kat sini contohnya pasal penerimaan, skop dia apa. Contohnya kita nak menerima satu DAK. DAK itu kita main satu blok. Contohlah, so aktiviti dia macam saya mention tadi lah. Contohnya kita kena berikan syarat, buat pemeriksaan. Aktiviti dalam B tu tadi sama je kita masukkan dekat isi tu tadi. Dan ke objek dan sebagainya lah yang terlibat. Mungkin OS1 ke, OS3 ke. So kita tuliskan di sini dan jumlah kos yang diperlukan tu tadi. Berapa total kos? Mungkin untuk memang kategori A, kos dia mungkin 10,000 lah. Contoh dia memerlukan 10,000. Tak sama lah kalau kita minum di AK component, mungkin kos dia tak banyak. Mungkin kita pakai dia punya penerimaan tu yang ada dekat kementerian sahaja. Dia tak ada masalah lah as long kita advise orang yang penerimaan tu bukan dia direct lah dengan projek tersebut. So ni yang dekat dalam pelaksanaan lah, iaitu sama ada dalam maklumat ataupun luaran dia tadi. Okey, ini adalah dekat aparat dan soalan 6/1D ni kaulah rekod penerimaan aset. Ni rekod-rekod yang terlibat dalam prosedur tu tadi. Apa yang kita terlibat? Contohnya surat lantikan dan penerimaan. Kemudian apa lagi yang terlibat? Contohnya laporan pemeriksaan kecacatan. So semua kerja-kerja yang terlibat tu tadi, surat-surat, laporan, kita masukkan kepada kawalan rekod ni. Kemudian kita katakanlah lokasi file tersebut kat mana, tempoh penyimpanan dia kat mana. Biasanya dia adalah 7 tahun lah untuk tempoh penyimpanan tersebut. Okey. Kat sini adalah dokumen rujukan lain lah. Contohnya apa yang rujukan lain untuk prosedur tersebut. Contohnya mungkin kita memerlukan dokumen kontrak ke ataupun kita perlukan menu operasi penyelenggaraan ke. So dia ada berada di dokumen rujukan tadi. Ya, yang ini yang ini adalah ini. Ada dua benda yang berbeza lah. Ini kalau rekod penerimaan ni, rekod aktiviti yang kita laksanakan tu tadi, prosedur segi lantikan. Sampailah kita ada segi penerimaan tu tadi ya, dan juga pelaporan. Tapi yang ini dokumen sokongan dia lah. Dokumen sokongan dia macam tadi mana operasi ke, desain ke dan lain-lain lah ya. Okey. Jadi macam lah pengguna pastian adakah skop feature penakaran dan pelbagai aset perlu dilaksanakan jika berkaitan lah. Jadi kalau penakaran dan pelbagai aset ni dah masuk dalam kontrak, so tak perlu masukkan lah. Dia tak payah ambil kira lah untuk kos di dalam peran tu tadi. Tapi kalau kita perlu masukkan, kita nak buat sekali boleh. Ataupun kita, mungkin pelan kita ni saya nak terima dululah puan sebab saya tak ada kos lagi nak buat pelabelan dengan penakaran sebab saya nak buat pelabelan kan dia memerlukan kos. So tak ada masalah lah. So untuk pelan kali ni fokus dulu pada penerimaan. Mungkin lagi 2-3 tahun dah ada bajet, baru kita fokus kepada lagi duit untuk bajet untuk pelabelan ni tadi. Okay, soalan. Saya habiskan dulu, nanti saya pergi pada soalannya. Okey, dapatkan info ataupun data awalan PKRA dan bajet tahunan. Ini kerja-kerja daripada info atau data awalan PKRA dan bajet tahunan bermula pada 2 Jun lah. Mei tadi pegawai dah arahkan. 2 Jun tu kita dapatkan input lah skop
skop kerja aktiviti penerimaan tu apa. Okey, aktiviti dia apa, objek sebagai dan sumber manusia siapa yang nak laksanakan. So kita dapatkan dia punya input tu tadi. Ini adalah borang dekat patah 4A. 4A di mana anggaran sebab input di dalam patah F stroke 1C tadi, kos tadi, dia akan masukkan dekat 4A ni tadi. Berapa kos yang kita mohon sebenarnya. Tuan-tuan kita ringgitkan borang tadi. Tadi kita tengok tadi dekat patah F stroke 1C tu tadi, dia akan masukkan dia kos dia kat sini. Berapa kita? Kalau 10,000 tadi, 10,000 lah akan dimasukkan dekat ABM tadi. Kita tak tahu promis tu tadi, nak menerima DPA, kata kalau 10,000, 10,000 lah untuk kita punya ABM tu tadi. Ni dia peringkat promis. Ini dekat patah, ni kita panggil lebih mudah, kita panggil borang 4A, borang 4B. Tadi kita mohon bajet kita berapa yang kita dapat daripada pelan tadi, kita masukkan dalam 4A, dia peringkat promis. Kemudian untuk 4B ni, dia peringkat atas daripada promis lah, daripada daerah sehingga ke kemudian tadi kita bawa kita punya kos tadi yang 10,000 tu tadi. Okey. Ni selaraskan maklumat PKA ke dalam ABM patah lah. So menyelaraskan maklumat PKA ke dalam ABM melalui borang-borang tadi lah. Contohnya tadi, borang 4A dia peringkat promis, 4B tadi dia peringkat daerah sehingga ke mungkin peringkat yang lagi atas lah. Okey, permohonan kepada pemendaraan. Pendaraan ABM patah, kementerian kepada pihak pemendaraan adalah 2 Mac setiap tahun. 2 tahun kita dah collect tahun depan, 2 Mac. Contohnya tahun ni kita dah collect dah data kita 2023. So nanti 2 Mac 2024 ni kita akan hantar kepada pemendaraan lah. Biasanya di kementerian bajet-bajet ini akan dihantar pada end of March lah. Kecuali yang saya difahamkan atas situasi tertentu yang special, barulah selepas March tu boleh mohon lah. Okay. Sebenarnya kita terima peruntukan ABM. Sebab kalau 4A, 4B, 4C, 4D kita panggil ABM lah, anggaran belanja ngurus. Terima peruntukan ABM daripada pemendaraan. Okay, so 4C ni adalah di peringkat kementerian tu tadi. Kementerian tu terima berapa? Tadi contohnya untuk promis kita ni kita dah mohon 10,000. So berapa kementerian dapat? Mungkin kos yang kita dapat tu tak sama lah. As usual lah kan. Kalau kita mohon banyak, kita terima tu mesti sikit lah. So dia kena selaraskan balik lah. Mungkin daripada 10,000 yang kita minta tu tadi, dia dah kurang-kurang jadilah 5,000. Bila ada 5,000, aktiviti tadi kita kena selaraskan semua dulu lah. Selaraskan balik lah based pada kita punya bajet tu tadi. Sebab dia berkait rapat lah. Dia tak boleh lah aktiviti sama, kos dia dah makin sikit. Kecuali ada beberapa kali kita kena simplify lah. Mungkin pergi tak tutup TNT contoh lah. Okay. So ni adalah 4C, borang 4C, ABM 4C. Di peringkat kementerian tadi, kita dapat di peringkat kementerian. So seterusnya ini adalah 4D, di peringkat promis tu sendiri. Okay, so kita selaraskan peringkat A berdasarkan peringkat ABM tadi yang saya explain tadi. Dia PTF ni dia yang selaraskan dan diagihkanlah dalam mesyuarat kita tadi. Sebab saya kata sangat memainkan peranan PTF ni sebenarnya. Sebab dalam prosedur penerimaan ni memang banyak dia sama ada pelan dan juga pelaksanaan tu nanti. Okay, kita melaksanakan aktiviti kita dan juga bajet dan harus selaraskan. Ada dapat duit, kita buatlah aktiviti tu tadi ya. Kemudian melaksanakan aktiviti pendaftaran dan pelabelan aset macam saya mention lah. Kalau dia dah memang big budget untuk aktiviti pendaftaran yang pelabelan, dia dah masuk sekali, mungkin dia kata terima 10K. Untuk aktiviti pendaftaran pelabelan ni dia minta 30K dia dapat. 40K, so dia boleh proceed sekali lah. Tapi kalau dia dah minta 40K, dapat 10K, mungkin dia boleh buat kerja aktiviti penerimaan sahaja. 10K tu tunggulah tahun seterusnya lah kita minta balik lah ya. Okey, kemudian pantau lah seperti Puan, maknanya Puan
Assalamualaikum. Puan, Ya, Puan. maknanya dalam kita punya ABM tahunan tu kita masuk kalau dia punya rancangan anggaran penyelenggaraan contoh aircon di setiap daerah. Setiap daerah contoh penyelenggaraan di setiap daerah aircon kita perlu penyelenggaraan berapa. Termasuk dalam ni dah prosedur penyediaan dan penerimaan. Ya, betul. Kalau kita ni yang dia bukan penyelenggaraan lah Puan, yang ni dia menerima. Aktiviti menerima aircon tersebut. Kalau yang penyelenggaraan yang Puan cakap tadi dia akan masuk bab B lah, tapi konsep dia sama je. Jelas ke Puan? Masukkan dalam kita punya ABM lah. Masuk ABM. Sebenarnya hasrat dia tu je. Kita nak dapatkan pelan ni, kita nak dapatkan duit, kita nak buat aktiviti dia apa dan siapa yang terlibat. Itu je hasrat di bawah ruang tadi ya. Okay Puan, terima kasih. So sedia dah mentangkan laporan penerimaan aset dalam JKPAK lah. Ini merujuk kepada penasuk kerja lah. Kerja ni untuk di peringkat kementerian lah. Ni di peringkat permis. Okey. Kita ada berapa aktiviti kita. Contohnya kalau kita kata kita menerima 5 biji aircon. Aktiviti kita satu lah sebenarnya. Kuantiti kita ni satu lah. Kita tak cakap 5 aktiviti. Sebab tadi pelan tadi untuk satu, kita kata menerima 5 biji aircon tu untuk satu aktiviti lah. Nanti kita punya pencapaian kita rancang berapa, laksana berapa, kalau dah laksana 100% lah. Yang kos peruntukan, terima berapa, jumlah bagian berapa. Contoh kita tadi kita terima mohon 10,000, dapat 10,000, 100% lah. Kemudian kita ada sijil lah. So untuk penerimaan ni dia punya apa yang kita nak, sijil tu. Bila kita ada sijil dengan aset tu, maksudnya complete lah kita punya proses penerimaan tu tadi. Sebelumnya kita pergi pelaporan lah. Okey, ini maksud tujuh adalah di peringkat daerah dan sehingga kemudian lah peringkat lagi atas lah. So kat sini saya tengok ada soalan. Dan itu pun tak ada satu soalan tentang apa yang aset tadi. Tak ada buat macam tu nanti. Aset ini perlu dikatakan terdekat sama. Okey, saya jawab soalan 2 dulu. Dia kata mana kita dapatkan borang-borang ni. Borang-borang ni saya rasa boleh dapatkan daripada usaha DEPAK lah. Dan dekat portal kita mungkin dah ada. Tapi kita boleh share lah semua borang-borang ni dalam dengan pihak usaha DEPAK pun boleh dapatkan daripada usaha DEPAK lah. Soalan Pak Azmi ni dia kata, saya ada satu soalan berkenaan penerimaan aset pelan YouTube. Sebelum penerimaan dibuat, jabatan perlu lantik pegawai penyiaran teknikal untuk membuat penilaian aset tersebut lah. Lakukan setiap benda perlu dilampirkan bersama borang penerimaan. Soalan saya, bolehkah pegawai penyiaran teknikal itu endorse bukan setiap benda aset tersebut. Ini di projek ni macam mana ya Puan? Kalau untuk Telaki Tube ni, sebab kalau kita set banner ni selalunya kalau projek ni SO lah kan yang endorse kita set banner kan. Selalunya SO lah. SO yang akan endorse apa tu tadi, kita set banner tersebut lah ataupun kalau pihak pengguna daripada konsultan tu sendiri yang akan endorse. Okey, soalan seterusnya. Sijil tu dapat daripada mana ya Puan? Okey, sijil tu esok kita akan tengok lah pada modul pelaksanaan. Sijil tu sebenarnya ada di dalam borang bab C Pipata. Jika Pata F6/5 adalah untuk sijil lah. Sijil tu ada dalam borang ni sebenarnya CPF yang akan keluarkan. Puan kalau ada buat pembelian aset 203 yang ni kita kena penerimaan ke? Okey, aset apa tu Puan? Kalau ni cik Puan, sebenarnya kalau apa-apa aset yang mana pihak kerajaan terima, dia kena buat penerimaan tu tadi. Macam tadi Puan kata dah beli power dingin kan, sepatutnya dia kena buat lah, dia kena buat daripada pelan tu tadi. Kalau dah terima ni, benda ni dah berlaku lah. Sebenarnya sebelum kita terima tu kita dah pelan lah. Sebab apa?
sebab kita tak nak sebenarnya sama ada komponen ke, pernah ada kes lah. Walaupun dia kata saya memang komponen je, tapi dia memang tak buat penerimaan. So bila aset tu tak berfungsi, kita dah endorse benda tu, kita dah terima, macam mana tu. So, jadi liability tu kat kita lah, dan tu orang kata, oh kita yang terima, bila ada audit dan sebagainya akan jadi masalah. Itulah saya nasihatkan untuk diri kita juga sendiri sebenarnya, nak benda orang kata yang besar lah, macam Genset ke, Econ ke, memang kena buat penerimaan tu tadi. Okey, salam puan, kalau aset tetap tu dapat percuma, kos perolehan tu nak cari siapa ya? Kos perolehan tu walaupun dia percuma, sebenarnya kita kena mungkin note lah, note tu secara hadiah lah. Tapi kos perolehan tu kalau penangkaran dia kena ada kos walaupun dia dapat secara percuma, sebab untuk perkenaan puan, setiap aset tu dia kena ada, dia punya nilai dia lah. Kita nak tahu berapa nilai aset tersebut. Okey, sebenarnya penerimaan ni Puan dari segi nilai ni puan. Dari segi nilai, tadi kos puan tu perolehan cakap aset yang tersebut. apa dia tak apa pemberian dia tak tahu nilai sebenar barang tu Aset kan. tersebut. So macam mana dia nak nilaikan anggaran tu puan? Okey, pada pandangan saya lah, kos perolehan aset ni mungkin kita boleh cakap secara hadiah lah, tapi nilai tu boleh kita buat secara anggaran lah, berapa nilai dia. Sebab mungkin panel yang dilantik tu dia mungkin ada kepakaran, dia boleh buat anggaran nilai dia lah. Sebab yang kita lantik ni dia mengikut kepakaran disiplin dia. Contohnya kalau kita nak mengambil ekor, orang mechanical, dia mungkin boleh tahulah berapa nilai aset tersebut. Kalau melibatkan harga yang tinggi tu sebaiknya kita panggil lah yang ada kepakaran PPH lah. harga. Kalau macam kita contohnya minimum 1 DPA kan. So mungkin yang tu sebab nanti dia berkait juga dengan moran daftar sebenarnya. Dekat moran daftar tu dia ada kos untuk nilai semasa aset tersebut lah. Lagi satu poin nak tanya yang macam bangunan kan, saya tengok ada dekat Tipata punya tu item tu ada nilai kan, macam bangunan-bangunan ni. Bangunan pejabat kita di daerah tu kan, dia ada nilai kat situ. So nilai bangunan tu dalam dia mungkin ada bagi tempoh dalam tempoh 5 tahun kita kena nilai balik ke atau macam mana? Dia sebenarnya dekat borang pendaftaran tu sebenarnya untuk besok lah sebenarnya pun, tapi saya jawab je teruskan. Okey, sebenarnya untuk borang pendaftaran tu dia ada dua kos lah. Satu kos perolehan aset tersebut, berapa kos untuk mendapatkan aset tersebut. Contohnya mungkin bangunan tu kita bina dalam nilai 3 juta. Kemudian kita ada satu lagi kos nilai semasa aset tersebut. Mungkin nilai semasa aset tersebut 5 juta. Contohlah. So amalan segi kekanan accountant lah di kementerian. Ini dalam kefahaman saya lah. Kalau ni kita buat 5 tahun sekali lah untuk penilaian aset tersebut. Maknanya kalau melibatkan bangunan macam ni kita kena bagi pihak yang berkaitan bahagian teknikal ni JKR lah ya puan ni? Untuk nilai kalau bangunan ni JPPH, Jabatan JPPH? Penilaian Perkhidmatan Harta. Okey. Boleh puan? Okey. Saya rasa, okey. Kalau tak ada soalan, saya tanya soalan berkenaan dengan aset yang dibeli secara konsensi. Contohnya kan, saya nak tanya kalau aset tu dia contohlah bangunan kan, dia dibeli secara konsensi kan. Jadi aset tu perlu didaftarkan sebelum atau selepas tempoh konsensi tamat? Konsensi tamat, contohnya ada kalau projek macam Putrajaya ke PFI punya. Kira macam tu lah, macam contoh office, bangunan semua tu. Kalau macam Putrajaya tu memang PFI, memang kita sebenarnya bangunan tu nanti akan jadi milik kita. So kita dah boleh, bukan dah boleh lah, kita kena daftarkan lah. Macam sebab konsep PFI ni saya rindukan macam kita beli rumah lah.
Macam kita di rumah, kita buat loan dengan bank kan, tapi hak milik tu owner rumah ke bank. Konsep dia sama je. So kalau memang confirm dia jadi hak dia, so pada saya dia memang, bukan pada saya lah, dia memang kena daftarkan lah sebab memang dalam kontrak tu mungkin tempoh 10 tahun akan jadi hak milik dia. Macam kita beli rumah, 20 tahun pinjam bank, walaupun bank kan lebih sebenarnya hak kita lagi kan. Tapi konsep dia sama lah macam tu kan. Oh, okey. Faham. Ya? Terima kasih. Okay, terima kasih. So saya rasa cukup untuk saya pagi ni. So kita sambung untuk besok untuk pelaksanaan dan pelaporan. Terima kasih. Saya silakan kepada Kak Syukira.